Shalom dan selamat mengikuti di dalam firman Tuhan renungan harian kita pada waktu ini. Semoga kita dapat mengerti dengan baik apa yang kita pelajari dan dapat menguatkan serta mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga semua ini memberikan kita nasihat-nasihat yang baik pada hari ini dan seterusnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami agar kami dapat mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan dan agar kami mengerti akan apa yang Kau mahu kami ketahui melalui firman ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, berbahagia dalam Tuhan. Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub, dengan sukacita bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Yeremia 31 ayat 7. Dalam kitab suci, message kesakitan diikuti dengan message dorongan. Kita mesti ingat, kita hidup dalam dunia yang penuh penderitaan, tapi masih boleh menikmati kedamaian dan kegembiraan yang ditawarkan oleh Tuhan. Sonia Levermeski ialah seorang penyelidik yang memberi tumpuan kepada bidang psikologi positif. Di makmalnya di University California, dia menjalankan pelbagai kajian yang mendedahkan kekuatan tingkah laku tertentu untuk mencapai keadaan kesejahteraan, menyatakan kesyukuran, belajar memaafkan, mengamalkan perbuatan baik, memupuk hubungan, menikmati perkara kecil dalam hidup, mengamalkan agama, memupuk perasaan positif, antara lain penyelidikannya disintesis dalam buku The How of Happiness, diterbitkan oleh Penguin Press pada tahun 2008. Walaupun kajiannya tidak tertumpu pada agama atau kerohanian, cadangannya sangat serupa dengan yang dipromosikan oleh agama. Walaupun terdapat kepercayaan umum bahwa kekayaan material ialah sumber kebahagiaan, hasil kajian tidak mengesahkan idea ini. Hasil kerja Nickerson dan rakan-rakan sekerjanya yang diterbitkan dalam Psychological Science 2003 menggambarkan sikap 12.000 pelajar universiti sebelum dan selepas 2 dekad. Mereka yang menyatakan aspirasi keuangan semasa mereka masih lagi pelajar, matlamat utama mereka adalah untuk mendapatkan uang, menunjukkan kepuasan hidup yang lebih rendah selepas 20 tahun daripada mereka yang mempunyai matlamat bukan materialistik. Tugas membina kekayaan menyerap Anda. Arsitek dan pereka Amerika Frank Lloyd 1867 sehingga 1959 mendirikan rumah agam untuk keluarga terkaya di dunia. Justru dia dapat memperhatikan gaya hidup dan perwatakan mereka dengan teliti. Pada akhirnya dia menulis, ramai orang kaya tidak lebih daripada penjaga bangunan, harta benda mereka. Mana-mana daripada kita akhirnya boleh menjadi penjaga bangunan yang tetap, pembersih dan pengasuh aset kita. Apabila pengumpulan barang menjadi lebih penting, kemungkinan kerugian dan kemalangan juga meningkat dan kesakitan yang disebabkan oleh kerugian ini lebih dalam. Kebanyakan kemurungan berpunca daripada kerugian, walaupun tidak selalunya bersifat ekonomi. Ayat hari ini menggesa kita untuk menjadi riang, gembira dan bersukacita dalam Tuhan. Persekutuan dengan Yesus menjadikan kita lebih baik, bebas, berbelas kasihan, murah hati, dan bertolak ansur. Akibat
itu membuat kita lebih mampu menikmati hidup dan berjalan di jejak kaki guru dari Nazaret. Hari ini, marilah kita lebih dekat dengan Yesus untuk menerima keceriaan, kegembiraan, dan sukacita yang disediakan oleh persahabatan. Ini juga menjauhkan kita daripada kegelisahan dan kemurungan yang sering membawa kita ke situasi ini. Saudara-saudara, berbahagia dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, berbahagia dalam Tuhan dapat membawa kita menjauhkan diri daripada kemurungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Engkau sertai kami seterusnya dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus. Amin.